Langkah Sheraton lahirkan menteri tidak kompeten. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawak mengajak kita membuang sial langkah Sheraton. Beliau mentakrifkan perkataan sial sebagai kecelakaan, nasib malang dan mengundang musibah. Saya memilih perkataan sial bukan berniat memaki hamun sesiapa, jauh sekali berkasar bahasa, tetapi saya cuba membuat satu ilustrasi kepada pembaca bagaimana watak-watak pembelot dalam langkah Sheraton tempoh hari telah mengundang malapetaka politik dan membawa celaka besar kepada rakyat dan negara. Bahana sial sumpahan atau ketulahan ini perlu dibuang jauh-jauh secepat mungkin sebelum kita semua dimakan sumpah kerana berdiam diri dan rela dipimpin oleh para pembelot, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, membuang sial adalah reaksi spontan kepada bangsa yang kena, apatah lagi kesan celaka itu menyakiti orang ramai. Cara membuang sial atau mengangkat sumpahan ialah kita perlu pangkah dan paku punca yang menyebabkan segala musibah politik ini berlaku, kata Mujahid. Beliau berpendapat sejak berlaku musibah langkah Sheraton, tanda-tanda pentadbiran negara dalam bahaya tidak dapat disembunyikan lagi. Mujahid berkata penyakit kabinet yang obes melahirkan menteri yang tidak kompeten. Itulah kerajaan hari ini yang hasilnya gagal untuk menguruskan krisis pandemik. Jangan lupa, saya sedang bercakap kerajaannya lemah, gagal untuk menguruskan pandemik. Itu tak campur dengan majoriti yang tipis 113, ya. Kemudian kerajaan yang XXXL kabinet dia. Dalam situasi kerajaan yang majoriti lemah dan rapuh, para ahli parlimen dilamun habuan kedudukan di syarikat berkait kerajaan GLC. Demi survival, Kerajaan Perikatan Nasional mengamalkan sogokan dan hanya layak digelar sebagai kerajaan penyogok sekaligus menodai asas kebebasan bersuara di dalam parlimen. Demi pensejajaran politik kononnya, satu kesepakatan baru dibentuk untuk kukuhkan kedudukan tetapi hakikatnya mereka lupa bahawa pertemuan mereka hanyalah untuk mengukuhkan lagi bencana politik yang bakal mereka cipta. Para pembelot darah elitis politik bukan sahaja pekak tetapi tuli dan buta kepada perasaan rakyat, kesusahan rakyat dan pandemik yang telah melumpuhkan aktiviti rakyat, dakwah Mujahid. Apa yang jelas, menteri-menteri yang tidak kompeten ini telah menjejaskan tumpuan kerajaan kepada mengendalikan pandemik dan menguruskan ekonomi. Kerana itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan menegaskan mereka harus mengembalikan mandat. Negara tidak akan ke mana jika Tan Sri Muhyiddin Yassin terus memukau rakyat dengan mantra abah beliau. Kesan kerajaan penyogok yang dirajuinya menatijahkan pengurusan krisis pandemik yang lemah sehingga berlaku peningkatan kluster baru, kata Mujahid. Dalam pada itu, bekas Naib Presiden Amanah Datuk Husam Musa turut menyokong usaha Anwar Ibrahim mengambil alih Kerajaan Perikatan Nasional sebagai memulangkan semula kerajaan kepada parti yang diberi mandat oleh rakyat, iaitu Pakatan Harapan. Husam menegaskan masalah ketidakstabilan politik di negara ini berlaku apabila parti yang lebih kecil menunggang parti yang lebih besar. Tapi janganlah orang kecil duduk atas belakang parti besar lepas tu dia tonggang. Macam Mullah Lidi naik belakang naga, dia perintah naga. Tak kenalah macam tu. Ya. Itu yang jadi tak stabil, ya. Tidak natural, tidak semula jadi, ya. Beliau berkata demikian dalam dialog Malaysia Baharu menerusi GHB Media TV malam kemarin. Kumpulan daripada Bersatu yang lebih kecil kini menguasai UMNO. Ahli Parlimen Bersatu termasuk katak politik diberi portfolio kanan. Kerana itu sewajarnya lah Anwar disokong dalam usaha beliau membuang sial sumpah langkah Sheraton demi membawa negara ini ke landasan yang betul menuju negara maju.